salam sejahtera. Nama saya Ainun Nasuha binti Daud dari kelas DLS 1A dan nombor matrik saya adalah 10 DLS 21 F1041. Pada era globalisasi kini, dunia dan negara memperlihatkan perkembangan pesat penggunaan media sosial bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, terutama dengan adanya teknologi maklumat serta aplikasi dan gadget yang berasaskan internet. Media sosial ini bukan sahaja berfungsi sebagai wahana mempercepatkan penyebaran maklumat, malah telah menjadi satu medium kepada ahli perniagaan untuk memperagakan barangan jualan mereka yang dikenali sebagai e-dagang. Pada masa sekarang, perniagaan melalui e-dagang sangat terkenal di kalangan peniaga kecil dan juga besar. Definisi e-dagang adalah mengeksploitasi teknologi dan aplikasi untuk menghubungkan sistem perniagaan yang secara terus kepada pelanggan, pekerja dan pembekal melalui internet tanpa mengira lokasi, masa dan jenis perniagaan. Perdagangan elektronik juga dipanggil e-dagang atau dalam bahasa Inggerisnya electronic commerce. Ianya adalah sebuah sistem perniagaan dan jual beli menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi canggih sehingga dapat melindungi dan memuaskan pengguna. Penggunanya terdiri daripada penjual, pembeli dan pihak-pihak yang ketiga seperti bank, syarikat kewangan, syarikat kad kredit dan lain-lain lagi. Seterusnya, e-dagang juga dapat dijalankan melalui dua jenis perniagaan, iaitu yang pertama adalah perniagaan dan yang kedua adalah perniagaan dan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hassan binti Nazir, nombor matrik saya 10 DLS 21F1018. Hari ini saya akan bercakap tentang punca berlakunya pengglobalan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang e-dagang. Sesetengah masyarakat mereka menyalahguna ilmu yang mereka pelajari, contohnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Misalnya, mereka mencipta program-program pemusnah dan virus komputer. Dengan ini, mereka dapat mencuri dan meniru identiti seorang demi kepentingan diri sendiri atau menjatuhkan seseorang. Yang kedua ialah masyarakat yang kurang pengetahuan dalam pengendalian komputer atau media sosial. Kebanyakan masyarakat kurang mahir dalam pembelian di atas talian maupun pembayaran di atas talian, terutamanya golongan warga emas maupun secara tidak langsung ia akan mendatangkan bahaya kepada diri mereka kerana penjahat cyber mudah menggodam akaun bilik peribadi mereka. Yang ketiga ialah tidak amanah dalam pembungkusan yang dicuri. Sesetengah peniaga tidak meletakkan barang yang secukupnya untuk diterima oleh pelanggan. Selain itu, peniaga juga tidak menitikberatkan soal pembungkusan barang terhadap pelanggan. Hal ini dapat mencemarkan imej perniagaan tersebut. Yang keempat ialah kesempitan hidup. Sesetengah masyarakat hidup di kawasan pedalaman. Mereka mempunyai taraf hidup yang rendah seperti tiadanya makanan, kurangnya tempat tinggal, kurangnya pendapatan ahli keluarga dan sebagainya. Oleh itu, mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyerang ahli keluarga mereka seperti mencuri, merompak, meragut dan sebagainya, tanpa menghiraukan hukuman yang akan dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azatul Insyirah binti Muhammad Yunus dan nombor matrik saya adalah 10 DLS 21 F1004. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kesan positif pengglobalan teknologi e-dagang di Malaysia. Jadi antara kesan positif e-dagang dari sudut peniaga ialah dapat mengurangkan kos pengeluaran. Pengedaran barang melalui internet dapat menghubungkan penjual dengan pengguna atau pelanggan secara langsung tanpa menggunakan perantaraan, iaitu ejen dan pengedar. Oleh yang demikian, di sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa peniaga dapat mengurangkan kos yang tidak diperlukan untuk memasarkan produk dan harga yang diterima oleh pengguna juga jauh lebih murah berbanding dengan melalui perantaraan seperti membayar gaji pekerja atau buruh, kos operasi iaitu kos tetap yang peniaga perlu bayar jika mereka menyewa kedai atau pejabat. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa peniaga juga dapat mengurangkan kos yang mereka belanjakan untuk kepentingan mereka seperti dapat menjimatkan bil air dan bil elektrik.
Selain itu, peniaga juga boleh berkomunikasi secara langsung dengan pengguna. Peniaga boleh berkomunikasi dengan pengguna bukan sahaja melalui maklum balas secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, tetapi juga dengan cepat dan terus secara dalam talian. Soalan dan jawapan yang ditimbulkan oleh pelanggan atau pembeli akan terus dijawab dan diselesaikan secara terus oleh pengedar. Ini boleh memperbaiki sebarang kelemahan dengan segera. Peniaga juga boleh menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian untuk memastikan pengguna mendapatkan pengalaman positif setiap kali mereka membuat pembelian. Internet telah mencapai potensi interaksi dengan pengguna pada skala global. Interaksi dengan pengguna melalui internet juga dijangka dapat meningkatkan prestasi pemasaran. Seterusnya, dari sudut pengguna pula, pengguna dapat membuat banyak pilihan. Pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai banyak pilihan dari segi harga, kualiti dan juga perkhidmatan. Dengan itu, pelanggan dapat membuat pilihan yang tepat dan dapat memenuhi kehendak mereka. Platform e-dagang atau membeli belah dalam talian mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan perniagaan lain. Perniagaan dalam talian memberikan pengguna pilihan produk yang lebih luas, harga yang kompetitif dan yang paling penting, akses yang mudah kepada maklumat. Dengan kemudahan seperti e-dagang ini, para pembeli atau pengguna mempunyai lebih banyak pilihan dan boleh melakukan transaksi jual beli yang berlebihan tanpa had. Akhir sekali, dapat menjimatkan masa. Hal ini kerana membeli belah melalui internet memenuhi pelbagai keperluan pengguna dengan lebih cepat daripada membeli belah biasa secara tradisional. Melalui pembelian dalam talian, pengguna boleh menyimak imbas keseluruhan produk. Dengan usaha yang minima, pengguna tidak perlu bersusah payah dan dapat menjimatkan masa dan boleh menganalisis barangan atau perkhidmatan tanpa perlu pergi ke kedai atau permis berkaitan. Pengguna hanya perlu membuat pengaturan tawar-menawar dan hanya perlu mendapatkan lebih banyak maklumat berkaitan produk dari internet dan kemudian membuat pesanan apabila perlu. Permohonan ini seterusnya menggalakkan dalam setiap masa selaras dengan perubahan dalam kehidupan manusia pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hamizah binti Yusof dan nombor matrik saya ialah 10 DLS 21 F106. Hari ini saya akan menemui dua saudari tentang topik e-dagang. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Bolehkah saya ingin menemui anda? Boleh? Okey, soalan saya yang pertama. Apa yang saudari faham tentang e-dagang? E-dagang tu urusan perniagaan melalui rangkaian internet. Okey, soalan saya seterusnya. Apakah perniagaan yang terdapat di Malaysia yang menggunakan platform e-dagang? GoShop, Zalora dan juga Mudah.my. Apakah anda tahu apakah kelebihan tentang e-dagang? E-dagang ni mempercepatkan urus niaga sebab dia boleh diakses di mana-mana saja. Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Sama-sama. Assalamualaikum cik. Ya, waalaikumsalam. Bolehkah saya menembual anda? Ya, boleh, silakan. Okey, saya akan mulakan soalan yang pertama iaitu apakah anda tahu tentang keburukan e-dagang? Ya, pendapat saya lah, keburukan e-dagang ni, penjual atau pembeli berisiko tinggi untuk mudah ditipu. Okey, soalan saya yang seterusnya. Adakah anda mempunyai tips untuk para pengguna di luar sana yang sering membeli barang secara atas talian? Ya, ada. Kita sebagai pengguna, kita perlu bijak membeli barangan tersebut. Contohnya, kita perlu elakkan membeli barang tersebut tanpa meneliti penerangan maklumat yang ingin dibelinya. Okey, itu saja soalan daripada saya. Ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sama-sama. Okey, nama saya Anur Aisyah binti Muhammad Nasir dan nombor kad matrik saya 10 DLS 21 F1020. Okey, sebagai kesimpulan dari perbincangan kumpulan kami, perkembangan e-dagang di Malaysia sememangnya sudah berada pada tahap yang melonjak dari semasa ke semasa. Okey, e-dagang ini pada hakikatnya dapat meningkatkan lagi golongan usahawan di negara kita untuk menceburi dalam bidang perniagaan antarabangsa dan pada masa yang sama
Sistem ini boleh menarik minat kanak-kanak muda untuk mereka mewarisi dan mengembangkan lagi sistem e-dagang ini. Dengan usaha dan kesepaduan daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk China, India dan kerajaan yang lain agar memastikan sistem e-dagang ini dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat di Malaysia. Okey, berkait dengan itu juga, dengan negara kita dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan antara kaum. Pelbagai punca dan kesan yang telah ditunjukkan supaya para usahawan boleh mengambil tindakan sewajarnya agar sistem ini dapat dikekalkan. Selain itu, ia juga sejajar dengan perkembangan pesat sistem e-dagang ini yang telah diterapkan oleh beberapa negara yang maju bagi memacu pembangunan ekonomi masing-masing. Oleh itu, masyarakat perlu memajukan e-dagang ini supaya dapat merapatkan lagi hubungan antara kaum dan mendapatkan nama di serata dunia.